Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak buat satu ulasan ya, berhubung dengan satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Okey. Jadi saya nak memetik laporan portal Malaysia Now ya, yang melaporkan bahawa Tommy Thomas menyelar dua pentadbiran kerajaan selepas Pakatan Harapan tumbang pada 2020 ya, mengatakan ia menunjukkan kegagalan yang kerajaan yang didominasikan etnik Melayu. Okey. Itu kenyataannya. Bercakap semasa forum di Kuala Lumpur baru-baru ini, Thomas berkata kerajaan yang mentadbir negara ketika ini menggambarkan konsep ketuanan Melayu. Okey, inilah kata-kata Tommy Thomas. Saya nak petik ya. Tommy Thomas bercakap ni. Dalam tempoh 2 tahun setengah, anda ada kabinet yang didominasi orang Melayu. Selepas 2 tahun setengah itu, anda ada persoalan penting untuk diutarakan. Adakah kerajaan Melayu lebih efisien dan lebih baik? Biar betul, mereka buat kerja yang begitu buruk dalam pentadbiran, kata Thomas kepada kira-kira 100 hadirin di forum Dark Forces Towards GE15. Okey, saya nak mulakan dengan satu pesanan dan juga amaran keras, sekeras-keras mungkin kepada Tommy Thomas. Jangan resis. Kenyataan anda resis. Anda telah menunjukkan sikap resis. Jangan resis. Ya. Saya tahu kerajaan, pimpinan gerombolan BNPN ni ada kegagalan dia semenjak langkah Sheraton. Saya tidak gembira dengan langkah Sheraton. Ramai tidak gembira dengan langkah Sheraton. Dan memang inilah kerajaan Melayu Islam yang diwar-warkan. Kononnya lah kerajaan Melayu Islam, tetapi politik negara diporak-perandakan. Tetapi saya seorang yang tidak suka berpaut kepada nostalgia dan perkara yang sudah lalu. Saya dah beritahu ya, kita nak sebut 100 kali pun tidak akan ubah sejarah ya, tidak akan halang langkah Sheraton, sudah berlalu. Okey. Jadi saya nak lihat ke hadapan. Dan sekarang saya melihat banyak positif yang ada dalam pentadbiran Ismail Sabri. Walaupun saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan tetap mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad atau prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi positif yang ada pada pentadbiran law ni tidak dapat dinafikan, iaitu positifnya dengan kemampuannya mempertahankan kedaulatan undang-undang dan mempertahankan kebebasan institusi kehakiman dan mahkamah seperti mana yang telah diseru dan dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pentadbiran PH yang lalu. Ya, dan kesemua ni bermula dari pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menjurus kepada pemenjaraan Datuk Seri Najib Tun Razak dan sabitan bersalah terhadap Datin Seri Rosman Mansor, dan ini tidak mungkin sekiranya kerajaan pimpinan Ismail Sabri gagal atau lalai, dan ianya hanya mungkin kerana Ismail Sabri berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang dan berpegang kepada komitmennya untuk memastikan kehakiman dan mahkamah sentiasa bebas. Jadi itu saya perlu ucapkan syabas, ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Ya. Dan saya tahu ada pelbagai masalah yang berbangkit seperti ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya dah nampak satu positif. Kita jangan kata positif ini tidak wujud. Kita jangan hanya menjadi orang negatif dan sentiasa hanya mengungkit-ungkit yang negatif. Itu tidak betul. Ya. Jadi kita kena lihat gambaran keseluruhan. Ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah kewangan, dan ada pelbagai sebab masalah-masalah ini timbul. Dan punca utama masalah-masalah ni bukannya orang Melayu
ianya spesifiknya kluster mahkamah, pencetus langkah Sheraton, pencetus pengguguran Tan Sri Muhyiddin Yassin, pencetus langkah-langkah tidak berperlembagaan untuk cuba memaksa Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Siapa dia? Kluster mahkamah. Saya nak pesan kepada Tommy Thomas, hanya kerana satu kerajaan terdiri daripada atau didominasi seperti yang dikatakan oleh Thomas sendiri, didominasi oleh orang Melayu, apabila berlaku masalah, anda tidak boleh samakannya dengan kegagalan orang Melayu ataupun masalah orang Melayu, atau seperti mana yang dikatakan oleh Tommy Thomas, mereka buat kerja yang begitu buruk dalam pentadbiran, ya. Thomas berkata kerajaan mentadbir negara ketika ini dan sebagainya semuanya merujuk kepada ianya didominasi oleh orang Melayu. Secara tidak langsung bermakna ianya kegagalan orang Melayu. Disebabkan orang Melayu ni, kerajaan ni disebabkan didominasi orang Melayu, dia gagal. Ya, jadi kesimpulannya kerajaan yang didominasi oleh orang Melayu akan gagal. Okey. Jangan buat kenyataan resis sebegini. Jangan menghasut, jangan cuba cetuskan huru-hara. Ini salah. Jika ada satu syarikat itu dipimpin oleh orang Melayu, syarikat itu gagal, ya, itu bukan bermakna syarikat itu gagal kerana didominasi orang Melayu. Kemudian ada orang akan berkata, ya, tetapi bukan satu je syarikat yang gagal. Ada banyak syarikat yang didominasi oleh orang Melayu gagal. Kita masih tidak boleh membuat satu persamaan, iaitu syarikat-syarikat tersebut gagal kerana didominasi oleh orang Melayu, maka kesimpulannya syarikat-syarikat orang Melayu gagal. Ya? Kita tidak boleh kata begitu. Ya? Ada banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan. Contohnya, jika kita lihat dari sudut ekonomi pentadbir, bisnes dan sebagainya, ya, urusan perniagaan dan sebagainya, banyak sektor-sektor didominasi oleh kaum tertentu yang bukannya Melayu. Berlaku monopoli. Contohnya dalam penjualan pembelian ayam. Ya. Contohnya bila kita lihat dalam ekspor import barangan-barangan makanan tertentu. Ya. Banyaknya didominasi oleh, misalan kata, orang Cina. Kita tahu bahawa di dalam satu-satu sektor yang didominasi atau berlaku monopoli, okey, ianya semestinya tidak akan sentiasa adil kepada kaum-kaum lain. Nah, saya tidak pernah kata, oh, orang Cina ni jahat. Saya tidak pernah kata. Saya tahu di dalam perniagaan ini ianya boleh berlaku situasi-situasi dominasi monopoli, dan ada cara-cara yang boleh atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan monopoli ini. Jadi saya tidak akan menyelar orang Cina, oh, korang ni jahat sebab kau monopoli. Tetapi saya juga tidak akan berkata jika satu-satu perniagaan Melayu gagal, saya akan kata itu adalah masalah orang Melayu. Tidak. Ini tidak mudah kita boleh buat rumusan sebegini kerana banyak faktor kita perlu pertimbangkan, termasuk faktor monopoli. Dan bila berlaku monopoli melibatkan kaum tertentu, ianya sentiasa akan menjurus kepada berat sebelah dalam urusan-urusan perniagaan tertentu, berat sebelah dalam peluang-peluang yang diberikan oleh pihak yang memonopoli dan sebagainya. Ini contoh yang saya beri. Sebab itu dalam zaman Tunku Abdul Rahman dulu, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku sendiri untuk cuba mengelakkan berlaku monopoli ini dengan menggalakkan orang Melayu menceburi bidang-bidang yang bukannya bidang yang secara tradisional dikaitkan dengan orang Melayu. Maknanya jangan hanya jadi pesawah, jangan hanya jadi penangkap ikan, perlu juga pergi menceburi bidang-bidang lain. Dan begitu juga dengan kaum-kaum lain, dia menggalakkannya mereka. Ya, jangan hanya memberi tumpuan kepada sektor perniagaan yang secara tradisionalnya dikaitkan dengan kaum anda perlu menceburi bidang lain. Jadi ada usaha, ada kesedaran tersebut yang berlaku, tetapi dominasi tetap berlaku, monopoli tetap berlaku. Jadi ini adalah satu contoh di mana apabila anda nampak satu-satu kaum gagal dalam sektor tertentu, atau bukan gagal sepenuh-penuhnya, tetapi banyak
dilihat ada kekurangan dan sebagainya, kita tidak boleh samakan dengan kegagalan kaum tersebut. Begitu juga apabila anda merujuk kepada kerajaan. Memang kerajaan yang sekarang ni banyak kegagalan dia. Maksud saya gerombolan yang ada sekarang ni, PAS, UMNO bersatu, bercakaran dan sebagainya, politik tak tentu hala dari langkah Sheraton. Tetapi banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan. Pertama sekali, yang menjadi pengacau adalah kluster mahkamah. Yang keduanya, disebabkan kluster mahkamah dan tekanan-tekanan yang sentiasa diberikan, ya, ianya menghalang kerajaan yang sekarang ni untuk melakukan kerja atau berfungsi dengan baik bagi menangani isu-isu ekonomi dan kewangan. Saya tidak kata ini adalah sebab sebenar kerajaan gagal menangani dengan cekap isu ekonomi dan kewangan, tetapi ini salah satu faktornya yang tidak boleh dipertikaikan. Dan kita tahu kluster mahkamah sentiasa berpolitik. Kalau kita lihat UMNO, dia kata demi agama, bangsa dan negara. Tetapi kalau kita lihat kepimpinan utama, bila saya cerita kepimpinan utama, kita tolak Ismail Sabri tepi, kita merujuk kepada Zahid Hamidi dan sebagainya. Ianya bukan perjuangan agama, bangsa dan negara. Hari-hari ianya perjuangan politik kepentingan peribadi. Nak PRU awal tanpa alasan yang munasabah. Ya. Banjir dulu, orang dah mudarat, kem kluster mahkamah menyela kerajaan kerana gagal menangani banjir. Tapi hari ini sebab terdesak nak adakan PRU, sebab nak selamatkan Tengkuk, dia kata tak apa, kami boleh meredah banjir jika PRU dilakukan masa banjir. Itulah tahap hipokrisi manusia yang bernama Zahid Hamidi ini, dan itulah tahap carca merba yang dibawa oleh manusia ini kepada politik negara. Sampai dia cuba menekan Ismail Sabri, memberi tekanan supaya membubarkan parlimen, sedangkan parti atau presiden parti tidak ada hak berperlembagaan untuk memberitahu Perdana Menteri apa yang harus dibuat. Ya, Zahid Hamidi tidak ada kuasa nak beritahu anda perlu jumpa agung untuk usul pembubaran parlimen. Malah sebarang ketetapan UMNO berhubung pembubaran parlimen tidak ada makna dari sudut perlembagaan. Sebab itu Ismail Sabri bijak. Dia kata kalau dia pakai topi ahli UMNO, dia kata memang tak lama lagi akan dibuat keputusan. Dia merujuk kepada top 5. Tetapi dalam kenyataan lain, dia sebagai Perdana Menteri, dia berkata apa jua top 5 kata, ianya akhirnya akan kembali ke kabinet dan kabinet yang akan putuskan. Jadi Ismail Sabri memakai dua topi dan dia bijak untuk memainkan peranan dia sebagai Perdana Menteri dan sebagai ahli UMNO. Jadi kebijaksanaan itu telah menyebabkan Ismail Sabri juga telah berani dan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang bersangkut dengan kedaulatan undang-undang, termasuk memastikan sistem kehakiman dan perundangan bebas. Tetapi banyak lagi kerja yang perlu dilakukan dari sudut ekonomi dan sebagainya. Tapi macam mana nak buat, sedangkan hari-hari kena pergi mesyuarat dengan top 5, hari-hari kena bimbang tentang tekanan yang diberikan oleh kluster mahkamah, hari-hari kena bimbang adakah kluster mahkamah kerana terdesak akan tarik sokongan terhadap kerajaan. Kesemua ni akan menghuru-harakan keadaan dan merencatkan kebolehan kerajaan untuk berfungsi secara optimum. Jadi banyak pertimbangan. Saya tak kata mana satu pertimbangan yang betul, mana satu punca yang betul. Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah untuk memberitahu Tommy Thomas, hanya kerana satu kerajaan terdiri daripada orang, didominasi orang-orang Melayu, jangan samakan kegagalan tersebut sebagai kegagalan kerajaan Melayu dan secara langsung dan tidak langsung memberi implikasi terhadap kaum Melayu, seolah-olah kaum Melayu ini gagal. Anda resis, Tommy Thomas. Ya, jangan lupa anda mendukung perjuangan satu Malaysia tahu anda mendukung perjuangan siapa? Anda mendukung perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim orang apa? Bukannya orang Cina. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya orang India. Datuk Seri Anwar Ibrahim orang Melayu. Ya, jika anda betul-betul resis sampai boleh mengeluarkan kenyataan dan berkata kerajaan yang didominasi orang Melayu, ya, dah gagal dan sebagainya, jadi saya rasa elok anda isytiharkan bahawa anda tidak lagi mendukung perjuangan ataupun Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mungkin anda pilih orang lain.
Mana tahu anda nak pilih Lim Kit Siang ke, Lim Guan Eng ke, silakan. Tetapi jangan bersikap resis. So itu mesej saya kepada Tommy Thomas, kerana mesej ini cukup berbisa. Cukup berbisa dan boleh menimbulkan huru-hara. Jadi ini bukan hanya sekadar pesanan kepada Tommy Thomas, ini adalah amaran saya kepada Tommy Thomas. Jangan cetuskan sesuatu yang anda tidak mampu tangani sekiranya keadaan menjadi buruk. Sekian sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.